Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita mau review video dari Malaysia tentang penggunaan bahasa Inggris yang semakin meluas dan meminggirkan bahasa Melayu. Video ini tampaknya merupakan tugas kuliah mahasiswa di Malaysia. Yuk langsung kita simak aja ya guys. Kami daripada kumpulan PPIT 4, kami terdiri daripada 5 orang ahli dan akan membuat pembentangan berkenaan satu tajuk yang agak menarik, iaitu penggunaan bahasa Inggeris yang meluas berbanding bahasa Melayu dalam kalangan pelajar APT. Jadi, kenapa bahasa Inggeris? Contohnya, kalau kamu semua perasan tak, semasa kita pelajar diploma ataupun pelajar APT, semua kerja-kerja ataupun kajian-kajian kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggeris. Kita pun selalu panggil pensyarah dalam bahasa Inggeris seperti sir, madam dan sebagainya. Ataupun mungkin pada waktu kita hendak menulis satu surat rasmi, kebanyakan kita akan menulis dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan kalau kita nak buat resume ataupun nak memohon mana-mana syarikat, resume mesti dalam bahasa Inggeris. Dan kebanyakan pelajar akan utamakan bahasa Inggeris terlebih dahulu sebelum bahasa Melayu. Dan pensyarah yang mengendalikan pelajaran dalam bahasa Inggeris turut menjadi pendorong pelajar universiti menggunakan bahasa Inggeris dalam berkomunikasi di universiti. Segala perbentangan atau tugasan diberikan dalam bahasa Inggeris dan pelajar dikehendaki untuk menjawab soalan atau bertutur hanya dalam bahasa Inggeris. Sesi pembelajaran dan pengajaran juga menggunakan bahasa antarabangsa sebagai medium pengantar. Jadi, kebanyakan pelajar akan mengikut rentak pelajaran tersebut dan menggunakan bahasa Inggeris untuk menyampaikan idea dan pemikiran mereka. Buku-buku rujukan untuk subjek di universiti majoritinya juga ditulis dalam bahasa Inggeris, menyebabkan pensyarah dan pelajar terpaksa menggunakan bahasa Inggeris dalam sesi pembelajaran. Tampaknya para mahasiswa menyampaikan dengan jujur ya guys. Bahasa Inggris memang sangat diperlukan untuk kuliah, melamar pekerjaan, bahkan sehari-hari di dunia kerja di Malaysia. Sebagian besar perguruan tinggi di Malaysia juga menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Itu sebabnya para pelajar dan mahasiswa menganggap bahasa Inggris ini sangat penting. Kalau penguasaan bahasa Inggris mereka buruk, tentu mereka akan kesulitan mengikuti kuliah dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Kita nonton lagi yuk kelanjutannya. Apakah hubungan antara kesan penggunaan bahasa Inggeris yang meluas berbanding bahasa Melayu dalam kalangan pelajar IPT dengan ciri bahasa Melayu akan pupus? Kebanyakan pelajar sering menggunakan bahasa Inggeris ketika membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Apabila perkara ini terjadi ke amalan seharian, penggunaan bahasa Melayu akan terjejas dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini kerana secara perlahan-lahan para pelajar akan merupakan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan melunturkan fungsinya sebagai bahasa kebangsaan. Tambahan pula, para pelajar kerap menggunakan bahasa rojak ketika berkomunikasi. Terdapat juga segelintir pelajar yang menggunakan bahasa rojak ketika melakukan pembentangan di hadapan pensyarah dan rakan-rakan yang lain. Penggunaan bahasa rojak merupakan tamparan kepada identiti dan kewibawaan bahasa Melayu. Kesan yang seterusnya ialah bahasa Melayu akan kurang mendapat perhatian oleh masyarakat luar. Contoh yang boleh kita lihat, terdapat para pelajar luar negara yang menuntut di UNIMAP dan mereka tidak berminat untuk mempelajari bahasa Melayu kerana kebanyakan tugasan yang diberikan menggunakan bahasa Inggeris, iaitu bahasa ibunda mereka sendiri. Hal ini turut membuatkan pelajar asing tidak indah akan bahasa Melayu kerana mereka tidak dapat melihat kepentingan dan keindahan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Kekhawatiran bahasa Melayu akan pupus atau punah tadi cukup masuk akal ya guys. Ini semua akibat kebijakan dui bahasa yang dianut oleh pemerintah Malaysia. Kaum Melayu Malaysia ingin agar bahasa Melayu tidak punah karena merupakan bahasa kebangsaan. Tapi, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di sebagian besar perguruan tinggi. Bahasa Inggris juga cenderung dipakai oleh masyarakat di perkotaan. Sikap mendua ini akhirnya menghasilkan bahasa rojak, bahasa Melayu dicampur bahasa Inggris. Warga negara lain dan mahasiswa asing di Malaysia pun akhirnya tidak mau belajar bahasa Melayu karena bahasa Inggris justru dipakai oleh sebagian besar masyarakat di Malaysia. Itulah kondisi bahasa Melayu di Malaysia guys. Mudah-mudahan saja ada perubahan kebijakan.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi.